sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita akan sambung perbincangan kita tadi berkenaan dengan Peraturan-Peraturan Koperasi Subsidiari 2010. Jadi seperti mana yang saya nyatakan bahawa sekiranya ya koperasi ingin menubuhkan subsidiari ataupun anak syarikat ya, perlu mendapatkan kelulusan ataupun kebenaran terlebih dahulu daripada pihak Suruhanjaya ya. Dan selain daripada itu, di dalam Peraturan Koperasi Subsidiari ini juga ada menyatakan terma dan syarat yang harus dipatuhi selaras dengan peruntukan Seksyen 19 Akta Koperasi ya, yang mana antara syarat-syaratnya kalau boleh saya bacakan ya kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Subsidiari itu hendaklah menjalankan aktiviti yang tertentu di bawah mana-mana undang-undang ya, dan juga subsidiari itu hendaklah memajukan aktiviti perniagaan koperasi ya, dan subsidiari itu hendaklah menjana pendapatan dan manfaat bagi anggotanya ya. Dan lembaga pengarah subsidiari hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut ya, yang mana tidak lebih daripada 1/3 jumlah anggota lembaga koperasi, dan anggota yang dilantik daripada kalangan anggota dan bukan anggota koperasi ya. Dan jika koperasi mempunyai wang lebihan, wang itu boleh dilaburkan dalam subsidiari, dan juga apa-apa liability yang ditanggung oleh subsidiari tidak boleh dipindahkan kepada koperasi ya. Jadi itu adalah merupakan orang kata antara intipati yang dinyatakan di dalam Peraturan-Peraturan Koperasi Subsidiari 2010 ya. Jadi seperti mana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini ya, kita ada 10 set peraturan ya, termasuklah Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 yang telah pun dibuat oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan ya, peraturan-peraturan yang telah pun saya nyatakan tadi, kesemuanya adalah merupakan peraturan yang baru ya. Okey, dalam ke-10 peraturan itu ada satu peraturan yang tidak mengalami sebarang pindaan ya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi masih lagi terpakai ya sehingga kini ya, tertakluk kepada sebarang pindaan lah yang dibuat oleh pihak SKM ya. Jadi peraturan tersebut yang tidak dipinda ya tetapi masih lagi terpakai sehingga kini adalah dinamakan ya Peraturan-Peraturan Tribunal Koperasi 1998 ya. Jadi apabila kita membincangkan tentang peraturan tribunal ya, jadi sudah pasti ya di dalam peraturan itu ada dinyatakan tentang tribunal itu sendiri ya. Apakah orang kata kuasa-kuasa yang harus dijalankan oleh tribunal ya, dan siapakah orang yang boleh dilantik sebagai pengerusi tribunal ya, orang yang boleh dilantik sebagai anggota panel ya, tempoh jawatan anggota panel tersebut ya, dan dari sudut pembentukan tribunal itu sendiri, yang mana kalau kita lihat ya di dalam peraturan tribunal 1998 itu ada menyatakan dalam pelaksanaan fungsi tribunal, pengerusi atau orang yang dilantik di bawah Peraturan 42 ya, seorang anggota panel yang dilantik di bawah perenggan 33A ya, dan seorang anggota panel yang dilantik di bawah perenggan 33B ya, hendaklah membentuk tribunal ya. Jadi itu adalah merupakan antara ya bahagian-bahagian yang dinyatakan di dalam Peraturan-Peraturan Tribunal Koperasi 1998 ya. Dan kalau kita lihat juga di dalam peraturan tribunal ini ada dibahagikan kepada bahagian-bahagiannya yang tersendiri, iaitu bahagian 1 berkenaan dengan permulaan, bahagian 2 berkenaan dengan tribunal itu sendiri ya. Kemudian bahagian 3 berkenaan dengan tata cara ya, bagaimanakah sesebuah perbicaraan ya di dalam tribunal itu ataupun permulaan rujukan ya dilaksanakan di dalam tribunal ya. Dan kemudian kita akan melihat juga ya di belakang peraturan tribunal itu terdapatnya ya borang-borang dalam bentuk jadual ya yang harus diisi oleh pihak pemohon, dan ada juga yang harus diisi oleh pihak responden ya. Dan sebagai contohnya kita ada jadual borang A yang harus ya diisi di sini oleh pihak pemohon tentang pernyataan pertikaian di situ ya, dan ada ya cara-cara bagaimana untuk mengisi borang itu ada ya dinyatakan di dalam borang tersebut arahan kepada pemohon. Jadi tak perlu risaulah bagi pemohon, mereka boleh melihat ya kepada bagaimanakah cara-cara untuk mengisi borang tersebut. Dan juga kita ada borang B ya yang harus diisi oleh pihak responden di situ ya.
Borang C pula adalah merupakan notis pendengaran ya, yang akan diisi oleh pihak Setiausaha Tribunal akan memaklumkannya kepada kedua-dua pihak bilakah ya notis pendengaran sesuatu kes itu akan dilaksanakan. Dan kemudian kita ada borang D iaitu saman kepada saksi ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sedikit ya penerangan ringkas berkenaan dengan peraturan-peraturan ya, yang telah pun ya dibuat ataupun dilaksanakan oleh pihak SKM, termasuk juga peruntukan-peruntukan ya, peraturan-peraturan baru ya yang telah pun saya nyatakan ya. Baiklah, selain daripada itu juga tuan-tuan dan puan-puan ya, seperti mana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, kita mempunyai lapisan undang-undang yang seterusnya, iaitu lapisan undang-undang yang ketiga, iaitu kita mempunyai perintah, kita mempunyai arahan ya, garis panduan, perkeliling, notis dan sebagainya. Ini juga adalah merupakan ya salah satu bentuk mekanisme undang-undang yang amat penting sekali, kerana ianya adalah merupakan satu hebahan undang-undang ya, yang akan dihebahkan ya ataupun dilaksanakan oleh SKM ya, yang akan diwar-warkan kepada gerakan koperasi untuk diikuti daripada semasa ke semasa ya. Dan sebagai contohnya, kalau kita lihat ya, di bawah peruntukan Seksyen 86A Akta Koperasi 1993 itu sendiri ya, ada menyatakan tentang kuasa Suruhanjaya untuk membuat perintah ya, yang mana di dalam seksyen itu menerangkan Suruhanjaya boleh dengan kelulusan menteri membuat apa-apa perintah di bawah seksyen ini sebagaimana yang perlu bagi maksud melaksanakan ya, dan memberikan kuat kuasa kepada prinsip dan juga akta ini. Jadi jelas kita lihat di sini di dalam seksyen 86A memberikan satu lagi kuasa kepada pihak SKM ya untuk membuat perintah ya. Sebenarnya banyak ya perintah yang telah pun orang kata dilaksanakan ataupun dikeluarkan oleh pihak SKM daripada semasa ke semasa. Dan untuk perintah, jenis-jenis perintah ini juga tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh mendapatkan ya contoh-contoh perintah ini di dalam laman web SKM ya. Sebab sekarang ni kalau kita nak dapatkan sebarang maklumat ya, semuanya orang kata kita boleh dapatkan di hujung jari tuan-tuan dan puan-puan saja, yang mana tuan-tuan hanya perlu ya melayari laman web SKM, dia mudah saja, iaitu kita pergi kepada www.skm.gov.my dan di situ ya tuan-tuan akan lihat ya, akan klik kepada pautan perintah di situ dan akan keluarlah ya beberapa contoh-contoh perintah yang dikeluarkan oleh pihak SKM daripada semasa ke semasa. Dan ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, satu contoh perintah adalah sebagai contohnya perintah pembayaran kepada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi ya, yang mana ianya telah pun dibuat pada 27 Julai ya 2011. Dan kalau saya boleh bacakan sedikit ya, pada menjalankan kuasa Suruhanjaya di bawah perenggan 57 2A Akta Koperasi ya, menetapkan bahawa Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan ini menentukan bahawa 1% daripada untung bersih teraudit bagi setiap tahun kewangan yang diperoleh oleh tiap-tiap koperasi ya, kecuali koperasi yang untung bersih terauditnya adalah kurang daripada RM50,000 ya, dan koperasi sekolah sebagai jumlah wang yang kena dibayar oleh koperasi itu kepada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi bagi 2 tahun kewangan mulai tahun kewangan berakhir 31 Oktober 2011 sehinggalah 30 September 2013 ya. Jadi itu adalah merupakan contoh perintah yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, selain daripada itu juga tuan-tuan dan puan-puan ya, selain daripada kuasa Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk membuat perintah ya, kita juga ada peruntukan di dalam Seksyen 86 itu juga ya. Kalau tuan-tuan lihat ya, di dalam Seksyen 86B ya, kuasa untuk mengeluarkan arahan garis panduan ya. Di bawah Seksyen 86B juga ada menyatakan bahawa SKM juga mempunyai kuasa ya untuk mengeluarkan arahan garis panduan ya, untuk memberikan kuat kuasa sepenuhnya kepada atau untuk menjalankan mana-mana peruntukan akta ini ya. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau saya boleh share dengan tuan-tuan, kita ada satu contoh arahan SKM bilangan 1 tahun 2011 berkenaan dengan pembayaran dividen atas share dan yuran anggota, yang mana kadar dividen yang dibayar atas share ataupun yuran oleh koperasi ya, hendaklah tidak melebihi 10% daripada share atau yuran, kecuali ya dengan mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pihak Suruhanjaya.
Jadi itu adalah contoh arahan yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk contoh-contoh arahan yang lain, tuan-tuan boleh lihat di dalam laman web SKM. Jadi sekian saja setakat ini, kita berehat dahulu dan kita akan beralih kepada topik yang seterusnya selepas ini. Sekian, terima kasih.